Apakah pendapat anda tentang pendedahan oleh Sam bahawa dia hanyalah pembuli kerana dia sendiri telah dibuli? Aku macam lame gila tu. So serta the fact that mata agents yang lain memulaukan Ali kerana Syak yang dia side dengan the 4 agent import. I mean, benda ni boleh bincang kot. It's just miscommunication. Remark awal aku buat kepada dua-dua soalan ni adalah number one, lame kot. Bully mana yang tak lame? Number one. So kepada bully-bully yang tengah tonton benda ni, yes, you are fucking lame. Alright? Seriously. You are already feeling good about yourself. Kau tak payah orang jatuhkan orang lain to feel more good about yourself. Aku tak faham apa korang punya logik. Nombor dua, bila kau cakap apa benda boleh bincang kot. Buat apa nak bincang kalau kau boleh budak ni? Kan? So, okay. So aku tak menjawab soalan dengan penuh. Aku rasa plotline ataupun subplot Sam punya reveal, aku bully sebab aku kena bully. I think it's their way of trying to add elements of real life punya adolescence punya issues ataupun yang leading up to teens. Benda tu aku suka. Aku just rasa it was a bit too rushed. So it would have been fine kalau 2-3 episod sebelum ni dia ada selit-selit momen-momen macam 10 saat, 20 saat je, momen-momen yang macam yang membuatkan Sam terdetik macam, ish, aku tak suka benda ni. Contohnya, bila Ali kena bully, kawan-kawan Ali tolong dia. Atau macam, kalau kau kacau Ali, means kau kacau kita orang lah. Yang kau kacau Ali ni kenapa? Lepas tu, reaction Sam. Kita just need a close-up of reaction Sam macam, aku kena bully, aku kena marah. Teammates aku tak ada pun macam tu. So, we kind of needed to see that. Yeah. So bila, and then ideally momen-momen macam tu is when Sam sorang-sorang, which we got all one shot dalam episod ni. So aku rasa bila Sam tu tiba-tiba lepas dia kena hipit dengan dia punya gravity field tu betul, ya memang aku lemah. Aku rasa macam tak ada macam mana, dia terlalu dia bukan terburu-buru, dia tiba-tiba, dia sudden. Walaupun kita sebab sebelum ni kita nampak Sam tengah marah every time dia kalah dan sebagainya, kita tak sangkakan yang punca kemarahan itu adalah sebenarnya dia rasa dia kena menang, sebab kalau dia kalah then dia tak boleh balik ke dia punya apa tempat dia balik, sebab nanti orang lagi kutuk macam orang daripada tempat kita orang ni, kita orang hantar orang pergi camp-camp macam ni sebab dia paling teruk. Kau balik kat sini, kau pergi kat camp tu, kau paling teruk dekat camp tu. Memang patutlah kau tak patut jadi agent. So, kita tak nampak motivation tu lah. So, walaupun kita nampak reaction Sam, tapi kita tak boleh nak agak ataupun teka yang itu adalah dia punya trauma atau itu adalah dia punya punca perasaan dia atau reaction dia. Jadi, benda ni tak best pada aku lah. Sebab aku bila aku nampak situ, dia macam, asal tiba-tiba kau nak lemah? So, I feel that was a bit, it's not contrived. I think it's fine. Cuma placement dalam season ni. Dia buat tak cantik, itu je. Placement aku rasa episode 5 benda tu keluar okey. Sebab the first 4 episode kita dah nampak dia ni budak ISKL. So budak-budak ISKL ni sebenarnya kena lempang kan. Tapi point dia adalah aku orang ISKL. But I'm just half joking. Anyway, aku rasa kita benda tu tak cantik sebab dia tiba-tiba sangat. And then dia macam katakanlah for me, ayat dialog yang aku akan buat kalau aku script supervisor adalah consistently every time dia kalah atau every time team dia tak menang atau every time Ali dan geng-geng dia menang adalah macamlah korang ni bagus sangat, bukannya menang ni pun menang nasib. Habis tu korang ingat korang ni kuat sangat lah, korang ingat korang tu tak sedar korang ni sebenarnya lemah. So bila ada pengulangan ayat kuat lemah, lemah kuat lemah, jadi bila sampai scene dia kalah, dia betul-betul kalah, lepas tu barulah dia kata, aku lemah, baru kita nampak, sebenarnya sebab itulah dia duk ulang ayat kuat lemah, dia nak kuat, dia bukan nak menang. Pada dia kena menang, sebab menang artinya kuat, kalah artinya lemah. Dia pula telah dibuli sebagai seorang yang lemah. Jadi dia tak nak kelemahan atau lemah tu associated dengan diri dia. Tapi kita tak nampaklah benda tu. Jadi kalau kita nak kata, alah ni siri budak-budak je, tak apa. Betul, boleh. Tetapi apabila engkau dah mempunyai peluang untuk menulis sesuatu dengan lebih halus, manfaatkan peluang tu. Dan aku rasa Agent Ali adalah peluang yang baik sebab dah memang setting dia macam tu.
So aku rasa dia boleh lah sepatutnya kemaskan lagi atau perhalusi lagi part tu lah. So Sam ni adalah orang yang banyak mulut, banyak cakap, ada je benda nak petik. So dia tak kuat lah sebab dia kena projek yang diri dia tu kuat. Sebab dia takut kalau dia tak buat macam tu, kalau dia senyap, dia rasa orang akan lagi attack dia atau akan lagi dapat impression yang dia tu lemah. So dia tengah compensate lah. So aku rasa benda ni best. Cuma ayat tu je, dialog tu je kena perhalusi. Untuk second part pula, ejen mata lain yang memulau Ali kerana dia asyik siding with ejen imports. Ni biasa. Sebab apa? Sebab dia orang budak. Tu aku cakap, benda boleh bincang. Kalau boleh, buat apa nak bincang kalau boleh budak? Uish, dia orang masuk sama-sama. Dia orang kawan. Itulah tu. Sangat. Sebab itulah, before Hadi petik benda ni aku nak sambung, sebab itulah dia orang buat camp motivasi. Tapi camp motivasi terlambat. Tapi walaupun terlambat, maka ia tetap bermanfaat kerana kita telah mendapat momen-momen di mana Sam telah berjaya mengakui kelemahan dirinya kepada kawan-kawan baru. Jadi inilah yang kita inginkan, adik-adik sekalian. Inilah sebabnya kita datang untuk camp motivasi ni. Jadi kita akan meninggalkan camp ni dengan orang yang menjadi sebagai orang yang lebih baik, sebagai orang yang lebih mengenal diri. Dengan insya-Allah mengenal diri itu kita akan boleh belajar dan menjadi berjaya daripada diri kita sekarang. Okay? Itu pula aku kan. Nampak sangat aku tak pergi camp motivasi. Aku just berharap that sebenarnya bila Ali kena bully kan next time aku harap Ali can stand up for himself lah. Sebab dah banyak kali Ali kena bully dengan budak-budak tu. Lagi-lagi macam kita boleh nampak tau siapa yang betul-betul bila kalau Ali mess up je atau kalau Ali macam bagi diorang bengang je, mesti orang-orang yang sama juga tau yang akan macam kau bully Ali, which is Rosa. And then Mika tu memang very macam tu lah, tomboy sikit kan, and Ruby. Macam Kai pun mula aku kesian kat Kai. Dia kata okay, no more Mr. Nice Kai lah, apa benda semua kan. But sebenarnya aku bengang juga Kai ni banyak kali. Setiap kali kalau macam yang lain-lain bully, dia pun nak apa macam orang kata apa bagi cold shoulder dekat Ali juga. But aku suka Kai punya interaction dalam ni, dia resolve dengan Ali macam mana tau. Walaupun dia bengang, tapi bila Sam macam bahan Ali, secara tak langsung Kai dia backup Ali. Apa dia kata, dia, macam dia loser pun tapi kau kalah juga dengan dia. Macam Kai pula yang backup Ali. So walaupun Kai ni, so aku harap macam Kai ni dia kena sedar lah sebenarnya. Kalau lepas ni ada apa-apa yang Ali kena mess up ke apa ke, dia kena stand beside Ali sebab dia kena tahu yang benda-benda tu bukan Ali buat secara sengaja ke benda ke. Kalau sebelum ni waktu season 2 Kai dia bergaduh dengan Ali sebab Ali di belasah dia pasal kena override lah apa benda semua tu, itu tak ada masalah. Tapi benda tu bila dia buat lagi sekali kat dalam season ni dah jadi repetitif. And then dengan Rosa, dengan Mika, sebab kau dah tengok tau dekat previous episode, diorang dah backup dah Ali ni sebab Ali diorang nak kenakan Angel Antarabangsa apa semua. Just because Ali pergi bekerjasama dengan Kim sekejap je dekat dalam last episode, terus tiba-tiba diorang pulaukan balik Ali. Aku macam bengang gila kau dengan budak-budak ni. So macam antara dua lah, sama ada Ali, I don't mind kalau Ali pergi balik dengan personality dia waktu dalam filem dulu, dalam filem Angel ni waktu yang dia go rebel mode tu. Even sampai waktu tu pun Alisha dah tergamam dah. Kata macam tak boleh nak selamatkan Ali semua kan. I don't mind kalau dia keluarkan balik personality macam tu. But kalau diorang tak nak buat macam tu pun, just macam diorang kena tunjukkan dekat dalam arena tu nanti, Ali buktikan tanpa Iris pun dia boleh jadi dapat top 3. So far macam balik-balik diorang kata sebab luck. And then lepas tu last season berapa kali Ali macam kalau dapat langsungkan misi apa semua, jalankan misi, diorang cakap sebab ada Iris apa. Budak-budak macam ni. Sama lah Rudy, Rosa, Mika ni semua. Semua boleh cakap okay ada Iris boleh lah apa semua kan. Diorang klasik bro. Malay haters. Itu memang aku bengang-bengang, tapi sebenarnya bagus benda yang dia tunjukkan ni sebab dia memberikan kita satu perasaan lah kan kepada cerita ni. Kita rasa macam cerita-cerita apa dekat Hollywood ke apa kan, bila tunjuk budak kena bully semua, kita marah-marah dengan karakter ni. Tapi sebenarnya bagus bila kita marah dengan karakter tu, maksudnya karakter tu berjaya lah, dia punya apa characterization dia tu terhadap diri kita. Dan cuma yang aku bengangnya tu sebab aku dah nampak dia orang ni backup Ali. So aku ingat macam okay, diorang dah tak ada masalah lah kot. Dengan Rudy pun dah berbaik dengan Ali. Walaupun berbaik taklah berbaik macam best friend, tapi sekurang-kurangnya nampak walaupun dia kasar tapi dia nak backup juga Ali. Cuma dalam ni macam nampak benda dah sikit balik. Padahal one step forward, two steps back. Yes, balik pada dulu balik. So aku just berharapkan lepas ni kalau betul dia tunjuk dua cara je. Sama ada memang Ali kena stand up for himself,
bagi balik kat diorang sebab Ali tak pernah lawan balik tau. Kalau sekali kalau lepas ni Ali menang ke apa arena dekat arena ke apa tu, diorang nak pulaukan lagi Ali ke apa, Ali bagi satu cakap, kau nak pulau aku lah, aku dah buktikan lah aku lagi bagus daripada korang. Tergamam semua, lagi bagus. The irony is this, apa yang Ali buat last episode was the correct thing to do. Yes. Iaitu bekerjasama is the key to winning. Yang lain semua nak lawan each other lah, nak grasp lah. And tetap kau kena hantam dengan mentor kau sendiri. Betul. That's why aku bengang dalam ni diorang pergi Pulau Ali, sebab kalau dalam last season diorang Pulau Ali sebab Ali mess up is okay. Itu pun mess up dia pun dia buat dia secara tak sengaja. Dia terguna override. Tapi dalam ni this is budak-budak tu yang mess up. Diorang yang tak nak dengar kata mentor kata jangan bergaduh lagi lah apa semua kan. Dalam arena korang boleh bergaduh, tu yang kena pukul. Habis kau nak expect Ali buat apa? Ali dah cakap dengan diorang, janganlah lagi buat apa benda semua sebab Ali dah terkesan. Ali dah terdengar apa bila pakcik uncle dia cakap kata mama kau main-main ke apa semua. Dia macam mama dia kot. Tapi budak-budak tu macam main-main. Lepas tu sekali bila Ali dah ikut dah macam bagi nasihat apa semua tak nak mess up, budak-budak tu mess up, budak-budak tu yang bengang Ali. So aku rasa kenapa kau buat benda yang betul? Kita tak buat benda betul. Ini semua salah kau. Dia first and foremost kalau kita nak bedah lah benda ni, tak perlu sangat, tapi alang-alang sebab Hadi dah go off, dia ada dua benda. Satu, budak will budak, tapi budak will budak is too reductive and too simplistic. Point dia adalah benda ni pada aku, kalau aku nak mendalami, tak perlu tapi saja, is that ini mungkin adalah usaha penerbit penerbit cerita ni. Dia nak tampilkan satu aspek masyarakat dalam pergaulan masyarakat, terutamanya dalam konteks adolescents ataupun teenagers, because this kind of behaviour is very prevalent, di mana dia tak kisah kau popular ke tak, dia akan ada macam orang yang top 10%, ini orang yang paling pandai atau paling handsome, paling kaya, paling whatever lah, ni yang paling. And then dia akan ada yang the bottom 20% atau the bottom 30% yang macam dia lah paling tak pandai sangat, so dia mengikut je lah. Tapi yang tengah-tengah 50-60% ni adalah dipenuhi oleh orang-orang yang macam dia buat macam tu lah, jom kita pulau. So benda-benda ni adalah ayat-ayat benda-benda ni adalah budaya mob mentality lah. So mob mentality ni, kalau kau tengok orang bandar akan kata orang kampung ni mob mentality, so orang cakap semua ikut. Kalau orang luar, dengan orang first world cakap orang third world, orang third world ni mana dia faham, dia ikut je, menonong je macam lembu kena tak hidung. Point dia benda ni tak ikut race, dia tak ikut bangsa, dia tak ikut apa-apa pun. Dia adalah mentality yang umum, di mana aku tak tahu, aku tak faham sangat. Jadi bila aku dengar antara geng-geng aku yang tak cukup faham sangat ni, siapa yang paling kuat bersorak, siapa yang paling kuat bercakap, typically the rooster in the group, dia ni macam ni je, dia ni macam ni, because dia adalah orang pertama yang petik benda tu, dia adalah orang yang paling kuat bercakap pasal benda tu. Betul lah ni, betul lah macam kau cakap lah, okey, sebab apa, dia tak fikir benda lain. So dia mob mentality lah, dia ikut je. So kalau kau perasan, geng-geng Ali macam Hadi cakap tadi, daripada season 2 dia dah ada macam ni. So mungkin ini adalah usaha penerbit nak menonjolkan ini adalah salah satu aspek pergaulan masyarakat yang akan dilalui oleh semua budak-budak. Okey, ini kalau kita mendalami terlalu lebih lah. So Ali mewakili pengalaman seseorang yang tak conform, yang tak mengikut budaya ni. Jadi kadang-kadang dia sendiri jadi mangsa, dan apabila dia berjaya dan budak-budak ni tak ada anti Ali for whatever reason, kalau kau bully Ali, kau bully kita orang semua, kalau kau kacau dia, kita orang pun kau kacau, so kita orang kena kacau kau balik. So padahal itu dia cari alasan je, sebab apa? Pada dia nak pada dia apa-apa yang dikeliling dia adalah cerminan diri dia. Jadi apabila contohnya Ali adalah cerminan geng-geng ni, jadi bila Ali kena kacau, dia merasakannya seolah-olah dia kena kacau, kerana pada ketika itu Ali tengah perform, Ali tengah kat atas. Jadi kalau Ali kena titik, kita orang kena titik. Kenapa pula? Sebab Ali geng kita orang, Ali wakil kita orang. Jadi kalau Ali kena titik, kau titik kita orang sebenarnya, so kita orang titik kau balik. So ni very mob mentality lah. Tapi bila Ali sendiri gagal, atau Ali sendiri buat benda yang diorang tak suka, sebab apa? Ali dengan diorang lain, mungkin Ali tu the top 10% ke macam mana ke, atau the bottom 30 ke, diorang akan macam, Ali bukan macam kita lah, atau dia dah buat something yang kita takkan buat kat masing-masing. Jadi kita tak suka, kita pulau Ali, kita ikut, kita pulau. So dia macam lalang lah, angin tiup kanan dia pergi kanan, angin tiup kiri dia pergi kiri.
So aku rasa kalau kita nak mendalami, mungkin ini salah satu usaha penerbit, dia nak tonjolkan apa pergaulan-pergaulan macam ni. Jadi apabila melalui karakter Ali yang diharap budak-budak yang tonton cerita ni, dia dapat associate dengan Ali. Dia kata, oh Ali menunjukkan nilai-nilai yang baik, Ali menunjukkan nilai-nilai aspirasi. Jadi bila Ali boleh solve benda-benda ni, penonton-penonton semua, budak-budak yang tengok semua macam, oh kat sekolah aku pun ada juga kawan macam ni, tak apalah kalau kawan macam ni aku tak melawan, ataupun kalau ada kawan macam ni aku tak ikut dia sangat. Sebab apa? Kalau aku ikut dia dan dia ingat aku satu geng dengan dia, dan tiba-tiba dia ada expectation ke aku, tak pasal-pasal pula. Ataupun dia boleh memahami, oh mungkin macam ni apa yang kawan-kawan aku cuba buat, aku patut cuba nasihat dia orang jangan buat macam ni. Jadi ini pada aku mungkin salah satu usaha untuk dia tunjulkan benda ni lah. Jadi disebabkan ini pada aku, Ejen Ali menjadi satu benda yang realistik lah. Sebab walaupun benda ni kita localize kepada pengalaman budak-budak atau cerita budak-budak di Malaysia, dengan of course lah ada unsur-unsur okey lah dia jumpa ejen-ejen antarabangsa dan sebagainya. Namun yang pentingnya adalah watak Ali tu identifiable to most of the Malaysian, mungkin Malay urban people atau Malay suburban kids. Sebab dia cakap bahasa Melayu lah kan. Katakanlah Ali tu character mix, which I would have preferred, then macam he might speak to other demographic as well. Tapi point dekat sini adalah But I think that's where Alicia comes in, because Alicia is not Malay. Yeah. Maybe. Tapi because Alicia dengan Ali punya relationship yang platonic, dynamic dia yang lain, orang takkan nampak ni terus lah. Faham tak? So what needs to happen is Ali dengan Alicia bersama-sama address benda ni in their own ways. Contoh. Bila Ali kena bully, tapi Ali buat benda yang betul, Alicia finally overcomes a barrier within herself, kata, korang ni sudah-sudah lah tu. Benda yang Ali buat tu betul kot. Kalau dia tak buat macam tu, siapa lagi nak buat? Kalau dia tak buat macam tu, nanti benda ni akan gagal. Lepas tu diorang akan macam, shit, Alicia pun cakap macam tu. Kita orang kena tegur lagi. Betul lah cakap dia. Sebab Alicia tak peduli diorang bawa mentality lawan dia ke tidak. Sebab pada dia, whatever lah korang in a manner of speaking, korang mungkin relevan dengan aku, tapi korang inconsequential. Tapi sekarang ni, kita kena settle misi ni. Kita kena settle test ni. Kita kena settle ujian ni. Sebab apa? Kalau tak settle, aku gagal. Aku tak nak gagal. Expectation kat aku tinggi. So bila Ali buat benda tu, so aku kena akui yang Ali buat benda yang betul. Tapi bila aku akui, is character growth for me. Pada bahasa yang sama, Ali finally mendapat approval daripada one person yang dia perlukan. And he got the approval sebab dia buat benda betul. Walaupun dia kalah, tetapi the value is not in winning. The value is that you did the right thing and people will recognize it. So that could be the arc where Ali dengan Alicia macam reconcile atau take their relationship or dynamic further one level. Alicia punya character development arc progress one level. Ali punya character development arc macam, it's okay Ali, sometimes you do the right thing, you don't get the recognition. Sometimes you do the right thing, you get the recognition. Regardless, you must do the right thing. So dia buat benda yang betul. So we might get that ni lah. So I feel that if that is what the team is thinking of, then we are in for a treat lah. Sebab tak pasal-pasal a bunch of 30-year-olds, 40-year-olds sembang-sembang kat sini pasal benda-benda macam ni yang kau tak jumpa dan kau tak nampak dalam drama pukul 7, dalam Samarinda, dalam apa benda Rinda, Fanta, Mirinda, semua kau tak dapat. So kau dapat benda ni daripada TV series. Daripada TV series untuk agent-agent. Agent-agent. Kenapa? Sebab pakcik-pakcik, abang-abang kita nak buat TV series agent, walaupun duit boleh dapat ratus-ratus ribu, juta-juta, pun tak boleh buat satu filem realistik atau siri realistik on spy macam ni. Nak kena tunggu animation. So faham tak? So aku rasa ada kot zaman 70-an dulu, Jeffrey Zane dengan Nora Zane. Aku cakap sekarang. Sekarang. Aku suka tu dia punya sliding door tu. Kalah Austin Powers bro. 1970-an. Pada aku lah, the most recent one yang aku rasa spy yang best adalah Nora Jones yang Tiara Jacqueline berlakon. Nora Zane. Nora Zane. Nora Jones. Nora Jones. Nora Jones penyanyi. Nora Jones tak tu lah. Aku ingat Nora tu. So, tak, sorry. The Secret Life of Nora. And then tapi nama karakter tu Nora Zane aku ya. So, kita tak ada that spy punya ni yang aku rasa cool juga kalau ada. So kita tak ada benda tu, and Agent Ali, the producers take a very Mat Bond tu lama tapi betul. Dan kita berlari next time. So aku rasa that is could be what lah kalau aku theorize lah, kalau aku macam nak mendalami dan intellectualize benda yang diorang buat. Because pada aku, kita pernah budak dan kita pernah berada di dalam situasi tu regardless of which party.
and we grew out of it. So sekarang bila kita tengok orang tampilkan balik situasi yang sama, kita rimas. Sebab benda ni tak betul, benda ni tak patut, benda ni bangang. Jadi kita kena persoalkan dah, habis tu kenapa orang yang buat Ejen Ali ni kena tampilkan situasi yang sama? Kenapa dia tak boleh tampilkan situasi yang lain? So the only reason is because benda-benda macam ni penting bagi penerbit tu. So antara sebab dia penting adalah benda-benda ni tak patut berlaku, ataupun dia nak menunjukkan lah how do you overcome benda ni. Sebab kadang-kadang benda ni satu dunia lalui, peer pressure dan sebagainya. So at the end of the day, bila kau buat cerita tentang budak di mana budak tu sedang melalui zaman kanak-kanak, masuk zaman adolescent dia, masuk zaman remaja dia, insyaAllah kalau siri ni berlanjutan panjang, dia kena tunjuklah benda-benda yang dilalui dalam hidup dia, termasuklah camp motivasi. Jadi aku rasa this is deliberate lah. So mungkin diorang kena panggil aku jadi on board of the script, jadi script supervisor, so aku boleh tak lah je. tapi itulah sebab bila aku nak minta benda-benda tu, macam Ali stand up for himself lah, biar Roza, Mika, Rudy ni kena stepek kat muka dia. This is a kid movie, dia tak boleh nak buat macam Eleven buat dekat dalam Stranger Things, pergi dengan bully dia tu, pergi ketuk kepala sampai berdarah. Tak boleh benda macam gitu. Cuma ini personality lah kan, aku rasa macam tolong lah, macam bagilah something. Sebab dekat season 2 tu kita tak dapat benda tu tau. So kalau dapat benda macam bagi something yang boleh resolve budak-budak yang suka pulau-pulau wali ni, lagi bagus. Sebab jujur cakap lah, pulau-pulau ni on the psychology terms very not healthy untuk budak-budak sebenarnya. So aku agak kesian dengan Ali sebenarnya. Kau pernah kena bully kat sekolah ni rasanya. Tolong cerita kat abang sikit. Tolong cerita. Jap. Ni. Aku jadi motivasi. Hadi relax. Nick relax. Okay. Alright. Hadi, pejamkan mata. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.